Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi dalam Ramadan yang ke-13. Untuk kali ini topik dia adalah berkaitan dengan tiga perkara yang disebut sebagai kerangka. Di sini kita nak bincangkan kerangka dalam sebuah penyelidikan. Kita ada tiga, iaitu kerangka teoretikal, kerangka konseptual dan juga kerangka kajian. Okey, ini adalah perkara yang seronok untuk kita memperbincangkan bagaimana output akhir, iaitu sebelum ni output dia adalah dapat menghasilkan research gap yang boleh memantapkan di bahagian penyataan masalah dalam bab 1, dan output seterusnya adalah kerangka. Betapa pentingnya lagi-lagi dalam sebuah penyelidikan, khususnya penyelidikan kuantitatif, memang perlu ada. So sama ada salah satu, ada dua atau tiga yang dipanggil kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian. Okey, sekejap lagi kita akan kupas ketiga-tiga ini. Okey, kerangka kajian ini adalah sangat penting, yang mana kerangka kajian ini seterusnya dapat memandu penyelidikan, khususnya untuk kajian literatur, metodologi dan analisis. Okey, untuk kita tahu kajian kerangka kajian ini dia ada bahagian dalam literature. Jadi walaupun dia berada di bawah sekali, di bahagian akhir sekali, tapi sebenarnya dia boleh check and balance bahawa kerangka yang kita bina itu selari tak dengan apa yang kita tulis daripada bahagian awal dalam literature tu. Teori, kita punya pemoleh ubah, perbincangan kajian lepas, dia tally tak? Walaupun kerangka itu dicadangkan atau dipropos terhasil daripada penulisan dan juga perbincangan dalam literature review. Tapi saya tambahkan juga khusus kepada literature supaya kita boleh check and balance. Okay? Alright. Jadi, kalau saya sentuh dulu 10 peranan kerangka. Ni kena sentuh juga peranan kerangka ni. Jadi dia bukan hanya kita tengok kepada forward, kita tengok backwards juga, ke depan dan ke belakang supaya kita boleh buat alignment. Jadi kalau kita nak tahu bahawa macam mana, kalau saya selaku penilai contohnya, kalau nak semak bahawa kerangka dia ni adalah bersesuaian dalam penyelidikan, contoh nombor satu, kata penyataan masalah. Jadi bila saya baca tesis di bab 1, di 1.3 penyataan masalah, bila kita lihat kerangka dia tu, kita lihat ada alignment. Ada alignment. Jadi mungkin di peringkat awal lah, sebab kita tak baca lagi bab 1, bab 2 sepenuhnya. Jadi mungkin kita tak nampak ada berapa perkara, tapi sekurang-kurangnya kita nampak bukan pelik, nampak ada keterkaitan, nampak bahawa ada fokus dalam research ini. Okey. Yang kedua, kalau saya tengok kerangka itu dah membayangkan ataupun jelas nampak dalam kuantitatif, boleh nampak. Dan kita punya statement untuk objective, question dan hypothesis. Walaupun dalam kerangka itu tak tulis statement, objective, question, tapi sebenarnya kita dah nampak kan. Kita dah boleh nampak, dah boleh agak, dah boleh fokus apa kita punya spesifik objective, question dan hypothesis. Okey, kemudian kepentingan kajian. Kepentingan kajian ni duduk bab 1 kan, kepentingan kajian dan juga limitasi kajian. Kedua-duanya berhubungan langsung dengan sumbangan dengan cadangan dekat bab akhir. Ini pun sangat penting. Dengan kerangka tu, okay, kita tengok kepentingan kajian tu, kita tengok apa yang disebut dalam kepentingan dari sudut theoretical, methodological, empirical dan practical dan juga environmental tu, dia boleh kena dengan kerangka tu. Begitu juga dengan limitasi, sebenarnya kita boleh nampak bahawa okey, betul lah yang ni dia jadikan dia punya limitasi, yang ni yang dia akan jadikan cadangan dekat bab 5 nanti, bahawa benda yang dalam kerangka tu boleh jadi what's next. Oh betul lah, kalau tengok kerangka ni, kalau tengok dia punya limitasi dan juga suggestion dekat bab 5 tu, dia boleh jadi macam okey, boleh jadi what's next. So ini yang you dah buat, research ni dah buat, jadi what's next tu boleh nampak. Okey, kemudian dari segi pemoleh ubah utama, itu nampak secara direct. Pemoleh ubah atau tema tu berada dalam kerangka tu. Okey, metodologi. Inilah guideline dia. Dengan adanya, katakan saya nak buat metodologi, benda yang saya kena pass button adalah kerangka. Nah, kerangka kajian. Boleh dah kau jalankan metodologi. Jadi dia dah metodologi dah baca literature review, dia dah tahu apa nak kena buat. Untuk memandu dia untuk menyiapkan metodologi ni adalah dia kena ada kerangka. So kerangka dia boleh memandu untuk menyiapkan bahagian metodologi dan agak analisis. Okey, begitu juga analisis, kemudian dapatan lah. Jadi dapatan sebenarnya result yang kita perolehi bila dengan menggunakan metod dengan analisis yang betul, menepati
kerangka dan seterusnya dapat menjawab objektif, kuesion dan juga hipotesis. Seterusnya macam tadi bila sebut kepentingan dan limitasi tak boleh lari dengan sumbangan dan cadangan penyelidikan. Jadi ada 10 peranan kerangka, penyataan masalah, research objektif, research kuesion, hipotesis, nombor 3 kepentingan kajian, nombor 4 limitasi kajian, 5 pemoleh ubah, tema, nombor 6 metodologi, 7 analisis, 8 dapatan, 9 sumbangan dan yang ke-10 cadangan. Okey, bila kita dah faham 10 peranan kerangka ni, baru kita boleh pergi spesifik apa yang dikatakan sebagai kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian. Okey, kerangka teori. Kerangka teori ni dia biasanya adalah merujuk kepada teori yang asal, teori yang original. Jadi bila orang gunakan teori ini, okey, kadang-kadang penyelidik yang sama yang bangunkan teori itu dia juga bangunkan kerangka teori. Kalau ikutkan dari segi sejarah, mungkin nama dia bukan teori, dia model. Jadi bila dah kerap dah guna. Contohlah macam Maslow. Maslow tak silap saya, kalau saya silap mohon maaf, dia adalah model. Tapi dah makin lama orang guna, lala jadi teori Maslow. Jadi possibility juga itu akan ada. Jadi dalam kes ni, teori yang kita katakan established tadi, dia juga ada dia punya kerangka dia. Jadi kita lukis balik gambar rajah tu, di bawah gambar rajah kita letak sumber bahawa kerangka teoretikal ni adalah adopt. Maksudnya tidak ada pengubahsuaian berlaku. Okey, bila sebut pengubahsuaian, nanti kita akan bincang kerangka konseptual. Jadi kerangka teori adalah satu kerangka visual yang kita paparkan adalah merujuk kepada visual yang original. Maksudnya tidak ada perubahan, edit ataupun adaptasi. Okey, kita pergi yang kedua, kerangka konseptual. Ini penting. Kalau kita mengaji, ini yang saya nak tengok. Kita nak tengok kerangka konseptual. Contohnya, kalau katakan penyelidikan kuantitatif, tak ada kerangka konseptual. Jadi kita akan mula membincangkan risau PhD dia sebab tak ada novelty. Tak ada sumbangan. Jadi kerangka konseptual ni tidak sama dengan kerangka teori. Dan dia tidak sama dengan kerangka-kerangka yang wujud selama ni ataupun yang ada dalam penyelidikan sebelum ni. Kalau ada sama tapi berbeza. Tu dia. Betul kata dia adalah extension. Dia tak boleh sama 100%. Sama-sama tapi bukan sama 100%. Jadi dia tidak sama dengan kerangka yang sedia ada. Jadi kat sinilah berlaku sumbangan perkembangan ilmu. Okey, nak buktikan bahawa kerangka konseptual tu ada value di sini sebab kita ada perubahan, dia boleh juga diterima untuk harta intelek, untuk pelindungan harta intelek. Contohnya dekat sini kalau visual tu jatuh dekat copyright. Boleh melayakkan. Tapi kalau kerangka teori, copyright tak boleh sebab tu orang punya. Kerangka konseptual ni sangat penting. Sebab tu saya macam research sekarang ni, advice kita cover semalam, pentingnya asas ilmu tu teori dan konsep. Perkara utama ada part sokongan. Jadi bila ada part sokongan tu dia macam merujuk pada aspek realiti, aspek yang kita rasa untuk sesuai dengan keadaan sekarang realiti, so perlu ada blend. Bila blend itu dia mewujudkan satu kerangka konseptual yang baru. Okey? Yang terakhir kerangka kajian. Okey, ada setengah penyelidikan dia sampai kerangka konseptual je. Kerana kalau kita tengok visual kerangka konseptual tu jelas. Jelas kat sini secara mudah kita boleh nampak. Okey, dekat kerangka konseptual tengok objektif jelas. Objektif satu dalam kerangka konseptual tu nampak. Tapi ada dalam satu situasi kerangka konseptual tu tidak menampakkan kejelasan dalam konteks pengkhususan objektif. Jadi biasanya dalam kuantitatif yang advance sikit lah, yang pakai model rating dan mediating tu, dia perlu ada satu lagi dinamakan sebagai kerangka kajian. Jadi kalau tanya saya, boleh ke level PhD sampai kerangka konseptual? Boleh. Tapi kalau tak jelas, kita boleh tambah satu lagi namanya kerangka kajian. Okey, ada setengah bidang dia tak ada kerangka konseptual, dia terus kerangka kajian pun boleh. Kadang-kadang kita kena meraihkan bidang ilmu ikut disiplin ni. Jadi kerangka kajian, kerangka yang paling lengkap. Ialah dia paling lengkap berbanding konseptual. Sama ke? Hampir sama kerangka kajian kerangka konseptual, cuma dia detailkan lagi, dia paling lengkap dan dia tally dengan kita punya objektif dari research question nanti. Jelas bagi visualkan keterkaitan dalam mengkaji dan menjawab objektif research question dan research hypothesis dalam penyelidikan kuantitatif. Contohnya, kerangka kajian dibina bagi memperincikan lagi serta menambah baik kekurangan dan kejelasan di kerangka konseptual.
Kan nampak kerangka konseptual dah baik dah, tapi dia masih lagi samar untuk keterkaitan pada research objektif. Oleh itu kewujudan kerangka kajian, okey, dia akan memperincikan lagi, menambah baik kekurangan kejelasan di mana di bahagian kerangka konseptual. Okey, jadi itu sangat penting untuk kita bezakan kerangka teori memang daripada yang asal, kerangka konseptual ada berlaku perkembangan dan extension, kerangka kajian untuk lebih spesifik untuk menjawab setiap objektif research question dan hipotesis tu dapat divisualkan dengan kerangka kajian dan kita nak tengok berlaku alignment. Okey. Jadi bila dah bincang tiga perkara itu, kerangka teori dan kerangka konseptual dan kerangka kajian, saya menambah lagi ada 4 perkara di bawah. Yang pertama adalah kita boleh katakan kajian kualitatif tidak semestinya perlu membina kerangka. Bukanlah kata menghalang orang kualitatif nak buat kerangka, boleh. Tapi kerangka dia berbentuk floating. Ingat, kalau sifat orang kuantitatif dia nak testing teori, nak menguji teori. Kualitatif dia theory building. Dia membangun, boleh membina sebuah teori. Jadi kalau dia nak bangunkan kerangka, dia tidak dapat bangun kerangka dengan sempurna sehinggalah dapatan diperolehi. Bila dapat dapatan, biasanya orang kualitatif ni akan dapatan tu dia akan visualkan. Itu yang keluarkan tematik tu. Akan ada tema dengan subtheme. Jadi di situ hanya terbina. Jadi betul lah orang kata beza antara kuali dan kuantitatif ni ada apa? Ada apa ni orang kata teori testing dan teori building tu. Jadi dia panggil ada up dengan down dia. Dia panggil top down dengan bottom up. Kalau orang kuantitatif adalah top down, kalau orang kualitatif bottom up. Jadi dia ada perbezaan. Itu perkara itu nanti kita boleh khususkan di bahagian meteorologi nanti. Jadi kita boleh katakan kalau dalam penyelidikan kualitatif ada kerangka, okey, tapi dalam gambaran hanya kita summarizekan daripada literature review dan dia jadi floating. Kalau nak buat anak panah pun kita risau sebab benda tu tak sure lagi sebab kita cuma review berdasarkan literature review, finding mungkin berbeza. Tetapi kuantitatif teori testing mungkin kajian lepas dah membuktikan ada hubungan dan sebagainya. Sebab tu kadang dia buat arrow anak panah tu jelas dalam kuantitatif. Okey. Nombor 2, tidak semestinya memerlukan ketiga-tiga kerangka kajian. Jangan kata bila saya kongsi ketiga-tiga ni kita kena buat ketiga-tiga ni dan perlu ada dalam kita punya tesis. Perlu ada dalam kita punya artikel. Tak kan? Dia boleh jadi 1, boleh jadi 2 dan boleh jadi 3. Yang paling penting kita faham konsep. Kalau you faham konsep, saya tak risau dan supervisor penilai pun tak risau. Bila ditanya you boleh jawab kenapa kita pakai kerangka teori, kenapa kajian ada kerangka teori, kenapa ada kerangka. Ada setengah kajian tak perlu kerangka teori dan dia penerangan teori itu dalam bentuk paragraf. Dalam bentuk sentence dia dah jelas tentang peranan teori itu. Okey, tetapi untuk yang konseptual ni adalah berlaku extension. Jadi dia tahu bahawa bila sebuah penyelidikan tu dalam nak menjawab dia punya pernyataan masalah objektif question tu wujud satu konseptual dan satu konseptual tu sangat penting divisualizekan. Dan dia pun dah cerita tadi perbincangan berdasarkan sumber akademia, kerajaan dan industri, komuniti plus dengan beberapa kajian dalam dengan luar negara membincangkan kajian-kajian lepas dapat menghasilkan satu konseptual. Okey, dan yang terakhir adalah kerangka kajian. Okey, kerangka kajian ni adalah bukan saya kata dia tak penting. Jadi kalau kerangka konseptual tu dah dapat diperjelaskan dengan baik, bagi kita tengok kita punya objektif, kita align dengan kerangka konseptual baik, jadi tak perlulah kerangka kajian. Kerangka kajian ni kelebihannya ada juga, dia lebih terperinci, lebih orang kata kalau tengok lebih jelas. Kalau dalam penyelidikan kuantitatif tu kalau hubungan langsung dan tidak langsung pun boleh nampak dalam kerangka kajian ni dia memperincikan lagi dan menambah baik kekurangan kejelasan dalam visual kerangka konseptual. Okey. Jadi seterusnya adalah bab pengenalan bahagian akhir literature. Di awal bab meteorologi. Itu sangat-sangat penting juga tu. Jadi kalau tanya saya, dia bab pengenalan bahagian akhir literature review di awal bab metodologi. Jadi kedudukan dah kerangka dia. Sebab ada setengah kajian tu macam saya dekat universiti saya, kerangka ni nak di dalam bab 1. Jadi saya memilih untuk berada di bahagian akhir dalam literature review. Tapi bila saya tengok satu format universiti ni di bahagian awal metodologi. Jadi jangan gaduh-gaduh ikut format universiti sama duduk dekat bab 1 ke, hujung bab 2 ke atau di awal bab 3. Okey, kerangka kajian yang paling penting lah buat apa-apa pun seperti mana yang kita highlight sebelum ni, apa-apa saja pun yang kita nak buat termasuk kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian ni, kita perlu selari dengan research objektif, research question dan juga
hipotesis. Okey, semoga dengan penjelasan berkaitan ketiga-tiga kerangka ini memantapkan lagi setelah kita kemarin kita faham tentang kejadian teori dan konsep plus kena ingat kena ada justifikasi. Dan hari ini saya membezakan keperluan dia dalam penyelidikan kuali dan kuantitatif untuk ketiga-tiganya masih bila kita buat kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian. Dan itu saja untuk sesi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk beri ruang untuk saya berkongsi yang ini. Saya mohon maaf ada kekurangan dan kesilapan dan semoga kita peroleh manfaat dan boleh menambahkan ilmu kita berkaitan dengan kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.